5 wabak penyakit terbesar yang pernah berlaku pada abad ke-21. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada kali ini saya nak kongsi kepada anda tentang 5 wabak penyakit terbesar yang pernah berlaku pada abad ke-21. Untuk makluman anda, abad ke-21 ini bermula pada tahun 2000 sehingga video ini dibuat iaitu pada Julai 2021. Kelima-lima wabak yang akan disebut ini mempunyai punca yang berbeza dengan setiap satunya mencatatkan kadar korban yang jelas sukar dijangka angkanya. Apa yang lebih menakutkan, majoriti wabak penyakit yang ada layak dikatakan sudah pun menjangkiti hampir seluruh tempat di muka bumi ini. Ini merupakan 5 wabak yang telah pun berlaku dalam abad ke-21 yang amat memberikan kesan pada kita kerana kita adalah generasi yang sedang hidup di zamannya. Yang pertama, SARS. Sebelum wabak jangkitan COVID-19, wabak SARS yang berlaku lebih awal pada tahun 2003 menjadi pendahulu kepada tingginya risiko jangkitan virus corona pada manusia. Jangkitan yang dilaporkan bermula sekitar awal bulan April tahun 2003 berpunca daripada seorang doktor bernama Dr. Liu Jianlun yang ketika itu sudah berusia 64 tahun. Selepas bermalam di Hong Kong, jangkitan daripada Doktor Malang itu tetap cuba hadir ke majlis perkahwinan di negara itu. Kemudiannya berpindah kepada 16 orang tetamu lain di hotel di mana dia menginap. 16 orang itu yang tidak mengetahui mereka dijangkiti memulakan jangkitan ke benua-benua berbeza. Bimbang dengan tahap kesihatannya, Dr. Liu membatalkan niatnya menghadiri majlis dan segera ke hospital. Dr. Liu percaya dirinya dijangkiti pesakitnya di Guangdong di mana dia berkhidmat, di mana simptomnya sama dengan pesakit yang pernah dirawat akibat masalah pernafasan. Berdasarkan pengalamannya, Dr. Liu meminta dirinya diisolasi segera di Hong Kong. Jangkitan yang bermula di hotel itu merebak. Hanya mula perlahan sekitar bulan Julai 2003 dan mencatatkan 8,456 kes di seluruh dunia dengan 809 kematian. Negara Malaysia mencatatkan 5 kes dengan 2 kematian sebelum wabak ini berakhir. Yang kedua, H1N1 Pandemic Influenza. Turut diistilahkan sebagai influenza babi di negara kita. Wabak yang dipercayai bermula pada bulan Januari tahun 2009 merupakan gelombang keempat wabak serupa yang pernah berlaku sebelum itu. Kali pertama direkodkan pada tahun 1918 sebagai Spanish Flu, 1957 atau Asian Flu dan wabak tahun 1968 yang dikenali sebagai Hong Kong Flu. Kajian yang dijalankan menunjukkan perpindahan virus kepada manusia telah pun bermula pada pertengahan tahun 2008 dengan haiwan babi menjadi punca jangkitan. Dipercayai daripada sebuah daerah di Mexico bernama La Gloria. Babi yang diternak di situ kemudiannya diekspor ke Amerika Syarikat telah menyemarakkan lagi jangkitan. Angka kematian sebenar sepatutnya berada pada kadar 284,500 orang.
dalam tempoh 1 tahun wabak berjalan daripada Ogos 2009 sehinggalah Ogos 2010. Negara kita mencatatkan lebih 12,000 kes dengan 92 kematian keseluruhannya. Yang ketiga, sindrom akut pernafasan Timur Tengah (MERS) mempunyai kadar peratusan kematian yang cukup menggerunkan. Sindrom MERS didapati bermula pada bulan September tahun 2012 melibatkan seorang warga Qatar yang berkunjung ke Arab Saudi. Selepas pulang dari Arab Saudi, lelaki itu dimasukkan ke unit rawatan rapi di Doha pada 7 September akibat masalah pernafasan. Berdepan dengan kes jangkitan yang belum pernah ditemui sebelum itu, lelaki berusia 49 tahun itu diterbangkan ke Britain bagi membolehkan pengambilan sampel untuk kajian dilakukan. Pengesahan pakar penyelidikan perubatan menjelaskan jangkitan yang dihadapi lelaki itu berpunca daripada virus corona jenis baru. Kajian lebih lanjut berjaya mengenal pasti perpindahan pertama virus novel corona itu berpunca dari Jordan sekitar bulan April 2012 sebelum merebak ke Arab Saudi yang menjadi lokasi tercetusnya jangkitan ke serata benua. Malaysia hanya mencatatkan 1 kes. Malangnya, kes itu turut sama menyebabkan kematian individu yang dijangkiti. Yang keempat, wabak Ebola tidak diisytiharkan sebagai sebuah pandemik, sebaliknya dikategorikan sebagai sebuah epidemik. Wabak Ebola yang melanda bermula pada tahun 2014 sehinggalah kali terakhir jangkitan berlaku pada tahun 2016 merupakan jangkitan Ebola terbesar pernah terjadi setakat ini. Epidemik ini juga merupakan jangkitan Ebola pertama berjaya merentasi sempadan negara. Bermula dengan jangkitan seorang bayi berumur 18 bulan di Guinea. Bayi itu dipercayai dijangkiti virus daripada kelawar pada bulan Disember tahun 2013 sebelum merebak menjangkiti penduduknya, kemudian berkembang ke ibu negara Guinea. Akibat kegagalan mengawal keadaan serta berlakunya pertambahan kes di kawasan bandar, jangkitan mula keluar merentas benua dengan kes-kes baru dikesan di Mali, Nigeria, Senegal, Spanyol, United Kingdom, Itali dan Amerika Syarikat. Ebola merupakan wabak paling tinggi kadar kematiannya dengan setengah tempat menghampiri peratusan 50% kadar kematian berlaku. Majoriti pesakit yang meninggal dunia akan mengalami demam panas berpanjangan yang akhirnya menyebabkan pendarahan pada bahagian luar dan dalam badan. Yang kelima, wabak COVID-19 2019 sehingga video ini dibuat iaitu pada tahun 2021. Setakat ini, wabak COVID-19 yang melanda sudah pun mencatatkan angka kematian melebihi wabak yang disebut sebelum ini tadi. Apa yang lebih menakutkan, penyelidik perubatan percaya fasa jangkitan wabak COVID-19 yang sedang melanda dipercayai belum benar-benar tiba ke puncaknya lagi. Dan ketika video ini dibuat, iaitu pada 12 Julai 2021, sudah muncul pelbagai jenis varian baru COVID-19 iaitu Alpha, Beta, Gamma, Delta dan yang terkini Delta Plus yang telah merebak ke banyak negara di seluruh dunia. Agak menggerunkan memikirkan kita masih ada baki 80 tahun dalam abad ke-21. Entah apa pula jenis wabak yang boleh berlaku dan bagaimanakah kesannya nanti. Sama-sama kita doakan agar kita semua panjang umur dan semoga wabak COVID-19 ini cepat berakhir
Kalau anda dah tonton video ini, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe supaya anda dapat info yang terbaru dari channel saya ini. Terima kasih.